Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Izzati Kaisha dari Pusat Sains Negara. Untuk pengetahuan anda, bermula April ini, kita akan menyambut Minggu Sains Negara dengan tema Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi. Fokus pada bulan April ini pula adalah kesihatan planet. Jadi, bersesuaian dengan tema ini, kami bawakan slot Sembang Sains bersama Dr. Nurul Yuziana Muhammad Yusof dari Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan berkongsi mengenai vaksin COVID-19, apa yang perlu kita tahu. Baiklah, sebelum kita mulakan Sembang Sains ini, saya ada sedikit persoalan untuk anda. Saya yakin ramai di antara kita telah mengambil vaksin dan dos penggalak. Tapi, adakah anda sebenarnya tahu apa itu virus COVID-19 dan bagaimana struktur virus ini serta bagaimana virus ini boleh menjangkiti manusia? Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Dr. Yuziana. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini saya Dr. Nurul Yuziana Muhammad Yusof dari UKM akan sekali lagi akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan vaksin COVID-19 khususnya yang kita gunakan di Malaysia lah. Jadi apa yang kita perlu tahu dari segi bila kita dapat vaksin tu, apa yang berlaku dalam tubuh kita, okey, dari segi kandungan dia dan juga sedikit tentang keperluan dos vaksin yang diperlukan. Okey, tapi itulah sebelum tu saya harap semua dah divaksinkan. Okey, dan saya rasa mungkin antara kita dah mula terima dos penggalak. Okey, saya sendiri menerima vaksin CoronaVac dari Sinovac Biotech China. Okey, dan tak silap saya kita ada satu lagi Sinopharm. Okey, kita ada, dan yang saya tahu kita ada Pfizer dan juga AstraZeneca. So yang saya sebut-sebut tu sebenarnya nama syarikat pengeluar vaksin. Untuk setiap vaksin ni dia ada nama dia. Okey, malah nama tu mungkin berbeza mengikut syarikat mana yang mengeluarkan dia. Okey, jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, kita akan refresh balik apa yang dikatakan dengan COVID-19. Okey. Okey, apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Okey, jadi ia bermula pada tahun 2019, sekitar November, Disember macam tu, di mana terdapat beberapa pesakit yang dikaitkan dengan pasar basah di Wuhan, di mana mereka ini datang dengan simptom pernafasan yang teruk. Maksudnya mereka ada masalah paru-paru yang sangat teruk. Okey. Dan masa itu seperti kita tahu, China pernah berhadapan dengan situasi endemik SARS pada sekitar tahun 2002 macam tu. Jadi disebabkan oleh pengalaman mereka tu, mereka rasa pada masa itu simptomnya agak lebih kurang sama. Jadi dia dan dikaitkan dengan pasar basah pula kan. Jadi dia masa tu pihak perubatan syak lah, ia merupakan SARS. Jadi mereka menggunakan kaedah diagnostik yang sedia ada untuk SARS untuk memeriksa pesakit tersebut lah. Jadi macam biasa dia ambil sampel swab daripada tekak. Dan pada masa sama mereka membuat penyiasatan lebih lanjut lah, menggunakan biopsi tisu paru-paru. Berdasarkan kaedah PCR, masa tu dah mula guna kaedah PCR, menggunakan penanda genetik untuk SARS-CoV, penyebab SARS, dapati memang positif. Dan masa tu kata ini adalah SARS. Walaupun masa tu mereka nampak gejalanya memang sama seperti SARS, cumanya agak sangat progresif ataupun cepat merebak. Jadi untuk lebih nak confirm lagi, mereka telah menjalankan analisis bawah mikroskop. Seperti kita tahu virus ni dia tak bernampak dengan mikroskop cahaya yang biasa kan. Jadi kita perlukan mikroskop yang lebih khas, iaitu mikroskop elektron, di mana struktur dia memang sama dengan ciri-ciri keluarga virus corona. Kan corona bermaksud crown kan, dia macam mahkota gitu.
Jadi masa tu okey, sah. Memang dia adalah SARS-CoV-2, penyebab SARS yang sama pada 2002. Tapi untuk lebih-lebih tepat, saintis ataupun pakar perubatan telah menjalankan ujian kandungan genetik. Di mana kita nak pastikan adakah ia merupakan varian yang sama. Jadi ujian kandungan genetik ni kita nak tengoklah dari segi kita panggil lebih tepatnya dia punya jujukan DNA. Apa saintis buat? Dia akan pecahkan virus tersebut untuk mengeluarkan kandungan RNA. Jadi untuk pengetahuan semua, kita ada dua kan jenis asid nukleik, RNA dan DNA. Virus pun ada dua, satu virus RNA, satu virus DNA. Jadi coronavirus adalah sejenis virus RNA. Ini untuk perkongsian lah. Selalunya lah virus RNA ni dikaitkan dengan virus yang senang nak menjangkiti. Contohnya virus denggi, Ebola. Kebanyakannya virus RNA merupakan virus dikaitkan dengan virus yang senang menjangkiti. Manakala virus jenis DNA, virus DNA macam contohnya macam hepatitis, herpes, ia biasanya virus DNA virus ni, virus jenis DNA ini biasanya dikaitkan dengan virus-virus yang boleh menyebabkan kanser pada manusia. Itu sedikit pengenalan lah tentang jenis virus RNA dengan DNA. Jadi virus coronavirus adalah jenis virus RNA. Jadi secara teknikalnya lah, saya tak tahu secara detail lah kan. Kita perlu tukar RNA ini kepada DNA dan seterusnya kita baca dia punya kandungan genetik. Yang ada 4 base kan, A, C, T, G. Semua benda hidup di dunia ni ada kandungan genetik, termasuk kita. Dan kandungan genetik ni penting untuk menghasilkan protein-protein untuk fungsi hidup. Sama dengan virus ni juga. Jadi ini adalah struktur genetik RNA SARS-CoV-2. Kat belakang saya nampak tak? Ni dia. Model gegasi. SARS-CoV-2. Nanti adik-adik ataupun tuan-tuan boleh datang untuk lihat sendiri. Jadi kat sini kita boleh berinteraksi tau dengan model ni untuk cabut. Jadi saya pegang ni spike protein. Ni yang punca kepada kemasukan virus dalam sel. Kita ada membran protein. Dan dalam ni of course kita ada dia punya kandungan RNA lah. Alright. So jika dilihat dari segi kandungan genetik ni, seperti kita tahu kandungan genetik ni menentukan fungsi biologi satu benda hidup. Jadi untuk virus sendiri, virus ni kan saya nak warning lah, dia bukannya benda hidup. Dia tak boleh bergerak sendiri, dia tak boleh mengalami proses penghazilan tenaga sebagainya. Dia hanyalah partikel. Sebab tu virus ni dikategorikan sebagai partikel. Dibawa je kandungan genetik tu, tapi bila ada peluang melekat, dia akan membolehkan kandungan itu masuk dalam sel dan sebenarnya sel tu yang akan menghidupkan dia. Nampak tak betapa magicnya virus ni? Dia benda paling kecil, sekecil-kecil zarah kan, tapi dia punya kesan dia sangat powerful. Itu yang memeningkan kepala sebab dia sangat kecil dan bukan benda hidup pun, tapi dia sangat memberi kesan kepada kita. Jadi kita lihat setiap kawasan genetik dalam kandungan RNA ni akan menghasilkan protein-protein tertentulah untuk virus ni berfungsi. Dia manipulator, dia gunakan sel hidup untuk dia hidup. Macam mana tu? Jadi kalau kita tengok sini pada ni saya nak tunjuk ni yang penting ni. Saya warnakan oranye ni di sini. Ia merujuk kepada kawasan yang mengkodkan, menghasilkan spike protein. Nah, kita ada kawasan yang menghasilkan envelope, envelope virus, untuk melindungi virus daripada kandungan genetik virus daripada persekitaran luar. Dan kita ada membran protein yang membantu kemasukan virus juga ke dalam sel. Dan kita ada nuclear capsid yang melindungi kandungan RNA, kat sini RNA lah, RNA virus kan, daripada terkesan dengan enzim dalam sel nanti. Nampak tak? Simple je tapi quite powerful lah si SARS-CoV-2 ni. Alright. Jadi seperti kita tahu, virus SARS-CoV-2 ni dia ada spike protein yang akan melekat secara spesifik kepada reseptor S2.
yang banyak terdapat, unfortunately banyak terdapat di sel pembukaan sel-sel di paru-paru, sel alveola. Okey. Jadi apa jadi? Okey, dia macam kunci lah. Okey, bila masuk dalam kunci tu dia terus boleh buka. Okey. Dia boleh buka macam masuk dalam sel. Bila virus dapat masuk dalam sel, okey, dia akan mengeluarkan bahan genetik dia dan seterusnya akan menggunakan peralatan untuk menghasilkan protein oleh sel manusia tadi untuk menghasilkan lebih banyak partikel virus. Itulah dia. Okey. Jadi kita virus ni setelah dia bereplikasi dalam bilangan yang cukup banyak, seterusnya dia akan pecahkan sel. Tujuan dia satu je, untuk menjangkiti lebih banyak sel. Itu je tujuan hidup virus ni. Bukan hidup pula, tujuan objektif virus ni, misi dia untuk menjadi lebih banyak. Okey. Replicate lagi banyak. Okey. Jadi bila dia pecah, bayangkan virus ni terus akan attack sel-sel yang bersebelahan atau berdekatan. Okey. Jadi, tapi itulah kita kena faham, kita punya badan ni sangat efisien, sangat cekap sebenarnya. Jadi sepatutnya semasa berlakunya kemasukan virus, sepatutnya sel ni telah sepatutnya boleh mengesan perbezaan dalam sel dan seterusnya menghantar isyarat kepada sistem imun dan sel-sel yang bersebelahan. Okey? Sama ada itu ataupun apabila sel mengalami keadaan lysis atau pecah. Okey, jadi apa yang berlaku setelah virus baru ni atau partikel virus baru ni keluar daripada sel, dia akan terus attack sel-sel yang mempunyai ACE2 reseptor yang lain. Okey? Dan kita boleh bayangkan keadaan tu sangat kecoh lah, orang kata havoc. Okey, sel pecah, lepas tu jadi mulalah berlaku proses kita panggil inflamasi. Inflamasi lah proses keradangan. Okey, di mana sebenarnya ia baguslah, ia merupakan satu mekanisme pertahanan tubuh kita, okey, untuk melawan virus ini. Okey. Tapi itulah yang menjadi masalah apabila berlakunya inflamasi yang sangat aktif ataupun sangat banyak, ia sedikit sebanyak menyebabkan kesan sakit kepada kita lah. Okey, sebab contohnya paru-paru kita tak boleh basah tau. Paru-paru kita perlu tidak terlalu basah. Kalau basah nanti dia akan menyebabkan pertukaran oksigen sukar berlaku. Jadi bayangkan bila berlaku inflamasi, okey, salur darah akan kembang supaya darah lebih banyak datang ke kawasan yang mengalami jangkitan. Okey, sebab apa? Tujuan dia untuk melawan virus ni. Tapi masalahnya, darah dan juga benda alir air akan menyebabkan paru-paru tu berair. Okay, that's one thing about COVID-19, pathogenesis dia ataupun kejadian penyakit COVID-19 ni, dia disebabkan oleh kita panggil cytokine storm. Okay, ataupun kita panggil ribut cytokine. Okay, cytokine ni adalah molekul yang dihasilkan oleh sel. Okay, sel ni dia tak macam kita, ada mata, telinga, okay, boleh cakap, boleh panggil. Jadi untuk dia berinteraksi antara sel dengan sel, dia perlu menghasilkan kita panggil cytokine. Cytokine itu bahan kimia yang dihasilkan untuk memberi isyarat kepada sel-sel lain. Jadi dalam kes ni, isyarat dilepaskan untuk memanggil sel-sel imun untuk tolong hapuskan virus ni. Tapi itulah, pada masa sama kita juga boleh sakit. Okay, itu yang memeningkan kepala saintis dengan pakar perubatan lah. Okay, sebab cara terbaik adalah untuk kita menahan inflammation, tapi bersama kita perlukan sistem imun kita untuk melawan virus. Terima kasih Dr. Yuziana. Satu perkongsian yang sangat jelas dan cukup menarik. Sekarang anda semua dah tahu kan macam mana virus COVID ini dan bagaimana struktur bentuk virus ini. Jadi sebabkan itulah dia sangat mudah untuk menjangkiti manusia dan disebarkan kepada orang lain. Memang sangat berbahaya. Okey, bagaimana pula jika kita dijangkiti COVID-19? Apa yang terjadi? Jika anda nak tahu dengan lebih lanjut, sila teruskan bersama kami dalam episod yang seterusnya. Terima kasih.